ورسلهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التواب واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 11. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, kata Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Al-A'lam, wa man za'ama anna al-ilaha yahillu fi syai'in min ahadin nasi aw ghairihim fahuwa kafir. Wa man za'ama anna al-ilaha yahillu fi syai'in min ahadin nasi aw ghairihim fahuwa kafirun. Artinya, barang siapa menyangka ia akan bahawasanya Allah Ta'ala bertempat ia pada suatu daripada seseorang manusia atau pada yang lain daripada mereka itu, maka iaitu kafir ia. Ada satu ajaran yang mengatakan Tuhan itu
menjelma ataupun meresap dalam diri manusia, iaitu ajaran Syiah. Ajaran Syiah Abdullah bin Abbas, bukan, Abdullah bin Sabah, tu pelopor sesat, pelopor Syiah yang sesat. Dia kata Sayyidina Ali itu jelmaan Tuhan. Ni dia yang ketika dia katakan Allah menjelma ataupun Allah meresap dalam dalam diri manusia, dalam sesuatu. Dikatakan alam ni penjelmaan tu Allah yang terakhir. Jadi ajaran mengatakan Allah Ta'ala boleh meresap, boleh masuk dalam diri seseorang, ini adalah ajaran wahdatul wujud yang sesat. Jadi dinamakan juga hulul. Dikatakan hululiyah. Ada dua perkara yang sesat ni. Dia cerita lah, hululiyah dan ittihadiyah. Hululiyah iaitu beriktikad Allah meresap dalam diri makhluk. Ittihadiyah iaitu beriktikad Allah Ta'ala bersatu dengan makhluk. Jadi dua-dua ajaran ni adalah ajaran sesat lagi menyesatkan, yang ada dalam teori orang mutasawwifah ataupun mutasawwifin, ahli tasawuf yang palsu, ahli tasawuf yang sesat. Inilah golongan wahdatul wujud yang sesat. Jadi hulul dan ittihad ni adalah fahaman ataupun i'tiqad yang dipegang oleh golongan berpahaman wahdatul wujud yang sesat, yang boleh membawa menjadi kafir zindik wal-iyazubillah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ada menyebutkan wahdatul wujud itu terbahagi dua. Satu yang mulhidun, yakni yang sesat. Satu lagi muwahhidun, iaitu yang bertauhid. Mana satu yang sesat? Mana satu yang benar, yang bertauhid? Yang sesat itu ialah mereka yang beriktikad Allah itu hulul dan ittihadiyah. Hulul maknanya Allah itu menjelma dalam diri makhluk. Ittihadiyah iaitu Allah itu bersatu dengan makhluk. Dia huraikan ayat Quran, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahui olehmu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Surah Al-Fusilat ayat 52. Surah Al-Fusilat ayat 52, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahui olehmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu
meliputi dengan tiap-tiap sesuatu. Maka ditafsirkan meliputi itu dengan makna bersatu. Ditafsirkan meliputi itu dengan makna berjelera dengan makhluk. Itu jadi katakan apa nama, ittihadiyah, bersatu Allah dengan makhluk itu jadi sesat. Faham? Jadi ini ilmu musyahadah sebenarnya, bukan ilmu i'tiqadiyah. Ilmu musyahadah jika dibuat i'tiqad maka jadi kafir, zindik. Ilmu musyahadah tidak sama dengan ilmu i'tiqadiyah. Ilmu musyahadah jika dibuat i'tiqad maka jadi kafir, zindik. Boleh faham? Jadi wahdatul wujud tadi ni kata Imam Ghazali ada dua. Satu yang mulhid, sesat. Siapa yang sesat ni? Itulah orang yang menjadikan ilmu musyahadah itu sebagai i'tiqad di dalam hati. Maka dijadikan ilmu musyahadah sebagai i'tiqad, maka jadi sesat, bahkan jadi kafir, zindik. Mereka berkata Allah Ta'ala itu, Allah dengan makhluk itu hululiyah wa ittihadiyah. Baik. Jadi yang dimaksudkan oleh setengah pejabat agama di Malaysia ni yang mengatakan ajaran wahdatul wujud tu sesat, ialah wahdatul wujud yang beginilah. Bukan kata wahdatul wujud mesti sesat, tapi wahdatul wujud yang mulhid ni, bukan yang muwahhid. Kerana Imam Ghazali sendiri pun menerangkan mengenai wahdatul wujud. Jadi jangan kita kata wahdatul wujud mesti sesat. Tak, ada yang sesat, ada yang tidak. Macam orang kata tauhid tiga. Tauhid tiga tak semestinya sesat. Tengok apa kupasan dia, apa pahaman dia. Kalau pahaman macam orang Wahhabi, sesat lah. Bahkan boleh membawa kepada syirik berkata tauhid itu tiga. Tauhid itu maknanya keesaan, macam mana pula jadi tiga. Jadi membahagi-bahagikan tauhid kepada tiga. Jadi macam orang Kristian, Tuhan bapa, Tuhan emak, Tuhan anak. Ya. Jadi macam Hindu pun Tuhan dia tiga. Itu pahaman yang sesat. Jadi kalau kita kata tauhid tiga dengan makna kepahaman tauhid itu tiga perkara, iaitu wajib percaya Allah Ta'ala itu yang memperbuat segala sesuatu, maka dinamakan tauhidul af'al. Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka disebut tauhidus sifat. Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama yang maha agung, yang tak terhingga banyaknya, maka dinamakan tauhidul asma. Allah Ta'ala itu zat yang maha tinggi, yang tak serupa dengan makhluk, yang tak bertempat, maka dinamakan tauhidul zat. Jadi disebutkan 4 tauhid. Tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Atas bicara ilmu, bukan pada hakikat. Maka tauhid 4 tu dikatakan tauhid 4 atas bicara ilmu, bukan pada hakikatnya. Hakikatnya Allah Ta'ala tu tidak berbilang-bilang. Maka macam tu tidak salah. Yang salahnya seperti pahaman Wahhabi. Tauhid dia 3. Apa dia?
tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Kalau dihurai dengan betul, tak salah. Tapi sebab dia hurai salah, jadi salah. Dia kata tauhid rububiyah ni ialah mengaku Allah yang menjadikan alam, yang memberikan rezeki kepada sesiapa sahaja. Siapa saja yang mengaku begitu, dia ada tauhid rububiyah, walau kafir yang menyembah berhala sekalipun. Jadi kalau kita tanya orang Hindu, orang Buddha, orang Kristian, tanya dia, siapa yang menjadikan alam? Dia tentu jawab Allah. Maka bagi Wahabi, dia ada tauhid rububiyah. Ini yang sesat ni. Ini yang sesat, membenarkan orang yang salah. Dia kafir, macam mana kita kata dia bertauhid? Kafir lawan dia mukmin. Bertauhid bermakna mukmin. Mana boleh dalam satu orang tu ada kafir, ada mukmin. Kalau ada kafir tak adalah mukmin. Kalau ada mukmin tak adalah kafir. Kalau ada siang tak ada malam. Kalau ada malam tak ada siang. Mana boleh siang malam tu bersatu? Duduk sekali, duduk dalam satu masa. Ini tak logik. Puak-puak Wahabi tang sini sudah nampak kesalahan Wahabi dan kebodohan mereka. Ini pergi kabar kat puak-puak Wahabi. Baik. Itu hujah menyatakan kesesatan Wahabi. Baik, tapi jadi maknanya apa? Bukan salah kita berkata tauhid 3, tauhid 4, tapi apa kepahaman dia? Apa yang dia faham mengenai tauhid itu? Salah faham jadi sesat. Baik. Betul juga dengan wahdatul wujud. Bukan yang wahdatul wujud mesti salah, mesti sesat. Tapi apa yang dia faham? Apa yang dia faham mengenai wahdatul wujud tu? Kalau pahaman dia musyahadah dibuat i'tiqad, yang itu memang sesat, lagi menyesatkan. Dia kena faham wahdatul wujud ni bukan i'tiqad, tapi musyahadah orang-orang ahlillah. Dia bukan satu pahaman, dia bukan satu ideologi, dia bukan i'tiqad, dia bukan teori. Jaga. Dia bukan i'tiqad, dia bukan ideologi, dia bukan pahaman, dia bukan satu teori, tidak. Jika dibuat pahaman, jika dibuat i'tiqad, jika dibuat ideologi, jika dibuat satu teori nak kena Tuhan, itu salah. Sebab benda ni bukan boleh dipaham dengan jalan belajar. Dialah semata-mata pembukaan Allah di mata hati orang-orang yang kewalian. Pembukaan itu dinamakan tajalli fi qalbi. Maka tajalli itu tak boleh diceritakan kepada siapa. Kalau diceritakan pun tak dapat dipaham oleh orang yang mendengar. Kalau ditulis pun tak dapat dipaham oleh orang yang membaca. Malam yazuk faqad lam yadar. Siapa tak dapat tak tahu. Jika ditulis juga, itulah yang jadi orang yang membaca tanpa berguru, lalu jadi mentafsirkan pakai akal, jadilah orang hululiyah dan ittihadiyah. Jadi macam orang kafir, jadi macam orang Nasara, ya, yang mengaku Tuhan tu 3, Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Sekarang 3 Tuhan tu semua dah mati, kata dia. Jadi kalau kita nak taubat, taubatlah dengan padri. Pahaman orang Kristian. Baik, habis. Dan lagi katanya wakal hululil ittihadi,
Artinya seperti bertempat itu al-ittihadi. Artinya bersatu. Bersatu ia Tuhan dengan sesuatu. Artinya jadi kafir orang yang i'tiqad yang demikian itu. Ni belajar tasawuf salah. Belajar tasawuf, nak belajar ilmu martabat 7, akhirnya masuk ke keadaan neraka yang 7. Kerana belajar ilmu tasawuf tak ikut step. Ilmu tasawuf ni ada 3 peringkat. Yang pertama namanya tasawuf zahir. Yang kedua tasawuf pertengahan. Yang ketiga tasawuf batin. Tasawuf zahir iaitu ilmu tasawuf yang membicarakan kewajipan memelihara anggota yang 7. Apa dia? Mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan dan kaki. Mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, kaki. Iaitu ilmu tasawuf yang membicarakan agar dijaga amanah Allah yang 7 itu jangan dicemari dengan kemungkaran, fahsyak dan sebagainya. Kerana semua tu nanti di akhirat akan ditanya. Ke mana kamu menjuruskan anggota itu, sama ada ke tempat yang disuruh ataupun yang dilarang oleh Allah. Seperti mana kita baca dalam kitab Penawar Bagi Hati. Itu ilmu tasawuf yang zahir, yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf. Yang kedua ilmu tasawuf yang pertengahan, ilmu tasawuf yang mutawassit, iaitu ilmu tasawuf yang membicarakan mengenai hati. Hati itu ada 2 sifatnya. Satu sifat mazmumah, satu sifat mahmudah. Mazmumah terkeji, mahmudah terpuji. Wajib kita tahu sekurang-kurangnya 10 sifat mazmumah. Dan wajib pula kita tahu sekurang-kurangnya 10 sifat mazmumah. Dan wajib pula kita mengetahui cara-cara nak menghilangkannya dan menggantikannya. Menghilangkan sifat-sifat mazmumah, lalu digantikan hati itu dengan sifat mahmudah. Hati itu dia tak boleh kosong begitu je. Kalau tak ada mahmudah, masuklah mazmumah. Kalau masuk mazmumah, kalau tak ada mazmumah, mudah-mudahan masuklah mahmudah. Dalam konsep takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli mengeluarkan sifat mazmumah. Tahalli mengosongkan hati dari perkara selain Allah. Tajalli memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan sifat-sifat mahmudah. Baik. Yang ketiga ni tasawuf batin. Apa tasawuf batin? Tasawuf yang membicarakan ilmu martabat 7. Ini namanya ilmu hakikat dan ma'rifat yang dirasai oleh orang-orang kewalian, orang-orang kenabian, orang-orang kerasulan. Kita orang awam tak dapat. Jadi kita nak belajar ilmu ni, haram belajar
Kalau bukan ahlinya, dan haram belajar dari guru yang bukan ahlinya. Siapa ahli tu? Ahli itu ialah guru, orang yang sampai ke darjah itu. Siapa ahli nak belajar ni? Iaitu orang yang terjun ke bidang kesufian, yang sudah melalui jalan-jalan kesufian. Cuma nak bagi istiqamah dia tu. Kalau tauhid sifat 20 pun tak faham, mandi hadas besar pun tak erti, so duk pergi belajar lah ilmu tu, jadi haram. Dan kita tauhid dia kata haram belajar ilmu tasawuf batin dari guru yang bukan ahlinya. Kalau kita ni bukan ahli pun haram juga belajar. Kita tu kena jadi orang yang memang ahlinya, memang orang yang dah terjun ke bidang itu. Baik ya, habis. Jadi ilmu tasawuf batin inilah yang menceritakan mengenai wahdatul wujud. Jadi orang-orang yang tak reti bab ini, dia baca kitab yang macam ni, lalu dia duk faham kata ni satu i'tiqad, ni satu ideologi, ni satu fahaman, ni satu teori. Tu yang salah. Lepas tu dia kata haram belajar daripada guru yang bukan ahli. Apatah lagi pergi baca buku tu, baca sendiri seorang-seorang, akhirnya menyesatkan orang. Dia kata orang ni sesat, orang ni sesat. Padahal Ibnu Arabi tak sesat, dia kata sesat, kafir. Akhirnya dia menyesatkan orang-orang tasawuf. Dia menyesatkan Imam Abu Yazid Al-Bustami, menyesatkan Abu Mansur Al-Hallaj. Orang tu tak sesat, kita kata sesat. Sesat kembali kepada orang yang berkata begitu. Jadi kita tak faham, jangan kita kata salah, pergi ngaji dulu. Salah tu dia. Dia tu yang salah, pasal lagi baca buku-buku tasawuf batin tanpa berguru. Bila baca sendiri, salah faham sendiri, akhirnya sesat, menuduh orang sesat, dan menyebabkan ilmu yang mengatakan orang sesat, padahal orang tu tak sesat, sesat kembali kepada dia. Baik, tak faham tasawuf, jangan sembang. Tak faham tasawuf, jangan sembang. Nanti elok-elok baru berdosa, langsung jadi kafir. Wa'iyyazubillah. Dan lagi katanya wakal hululil ittihad, artinya seperti bertempat itu al-ittihad, artinya bersatu ia dengan sesuatu. Allah bersatu dengan makhluk, artinya jadi kafir orang yang mengiktikad yang demikian itu. Dan lagi katanya di dalam kitab Zawajir, kitab Zawajir ni kitab dosa-dosa besar, karangan Imam Ibnu Hajar. Dalam kitab ni ada ditulis lebih 400 jenis dosa. Dalam kitab ni ada ditulis lebih 400 jenis dosa. Dosa ni banyak. Ada orang kata saya tahulah halal haram, saya pun kena dosa pahala. Betul ke? Cakap tu pun dah berdosa. Jadi nak kena dosa,
belilah kitab Az-Zawajir Alal Kabair karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dalam ini diterangkan ada lebih 400 dosa-dosa. Dan jangan ada mengaku kata saya pun tahulah dosa pahala. Tu menandakan tak tahu lah tu. Ada orang tu tahu dia tak cakap lah tu. Cakap tu pun dah dosa dah. Baik, habis. Dan lagi katanya, kata Ibnu Hajar dalam kitab ini, kitabnya yang bernama Az-Zawajir, pada membilang segala bagai yang jadi kafir, yakni pada menyatakan perkara yang boleh menyebabkan jadi kafir. Apa kata dia? Au annahu yahillu fi surati hasan ila qawlihi awir ruhi min nurillahi fa idza tasala an-nuru bin nuri tuhib aw annahu yahillu fi surati hasana ila qawlihi awir ruhi min nurillahi fa idza tasala an-nuru bin nuri ittihad bin nuri tuhid. Bersatu. Artinya atau i'tiqad ia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menempati ia di dalam rupa yang elok-elok. Mana kata Allah menjelma dalam diri seseorang, hingga katanya atau i'tiqad ia bermula roh itu daripada nurullah. Ada dulu satu ajaran di belah utara, dia kata Nur Muhammad dengan Nurullah tu serupa. Kenapa? Nur Muhammad tu dari Nurullah. Tak faham maksud kata nur, susah. Nur tu memang maknanya cahaya, tapi maksud kata Allah yang bernama nur, cahaya tu, cahaya dengan mana Allah yang maha memberi petunjuk. Tu maksud kata Allah tu adalah satu nama nur. Maknanya dalam bahasa Melayu cahaya, bukan Allah Ta'ala tu bercahaya macam cahaya matahari tu. Bukan Allah Ta'ala tu bercahaya macam cahaya bulan tu. Bukan Allah Ta'ala tu bercahaya macam cahaya lampu spotlight tu. Mana kata nurullah, cahaya Allah. Jadi Allah Ta'ala tu ada satu nama yang iaitu nur. Nur maknanya cahaya. Cahaya dengan makna yang maha memberi petunjuk kepada siapa yang ia nak beri. Itu maksud kata nurullah, Allah yang maha memberi petunjuk. Mari puak sesat ni dia kata Nur Muhammad tu adalah daripada nurullah. Maka Nur Muhammad dengan nurullah tu serupa katanya. Wah, sesat lagi menyesatkan. Nurullah itu qadim, Nur Muhammad itu makhluk. Mana nak sama? Baik ya, habis. Bermula roh itu daripada nurullah, dia kata. Maka apabila berhubung roh itu dengan nurullah, nescaya bersatu ia. Inilah sesat ni puak ni. Ni jadi kafir ni. Kafir zindik wal a'yazubillah. Baik habis tanda di situ. Baik, kita baca soalan. Dia tanya, boleh tolong terangkan tentang dalil surah Fussilat?
Apa dalil surah Fussilat ni? Bukan dalil makna dah. Nak dalil guna dah. Quran tu sendiri dah dalil dah. Nak dalil apa lagi? Quran tu sendiri sudah menjadi dalil. Dalil naqli. Jadi nak dalil apa lagi? Makna dia lah tu. Baik, surah Fussilat ayat 52, makna bunyi dia ala innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya, ketahui olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi dengan tiap-tiap suatu. Muhitun, meliputi. Maka meliputi di situ kata ulama zahir, ulama syariat meliputi dengan makna Allah Ta'ala maha mengetahui tiap-tiap suatu tanpa tersembunyi sesuatu pun dari pengetahuan Allah. Orang sesat pula dia tafsirkan muhit itu Allah Ta'ala dengan makhluk itu hulul dan ittihad. Orang sufi yang wali Allah, mereka syuhud Allah dalam memandang apa sahaja. Tu kata muhit. Orang-orang kewalian, tengok apa pun dia ingat Allah. Maka tengok apa pun dia ingat Allah itu dipaham oleh orang sesat. Dia kata Allah itu hulul dengan makhluk, Allah itu ittihad dengan makhluk. Tu jadi salah. Ni rotan. Orang sesat dia kata dia tengok rotan ni, dia faham Allah Ta'ala bersentuh tapi tidak tempuh dengan rotan ni. Tu salah. Allah Ta'ala dan makhluk ini bersentuh tapi tidak tempuh. Allah bersentuh dengan makhluk. Sentuh tu pun dah makhluk dah. Walaupun hang kata tak tempuh pula. Bahasa pening pula orang pokok ni. Allah dan makhluk itu bersentuh tapi tak tempuh. Tu hulul lah tu. Tapi orang-orang sufi dia tengok makhluk, ingat Tuhan. Itu namanya musyahadah. Tengok apa pun dia ingat Tuhan. Bukanlah Allah duduk di situ. Ni tengok rotan, Allah duduk kat rotan. Tengok pokok, Allah duduk kat pokok. Bukan begitu. Tu jadi hulul. Jadi masuk kata musyahadah lagu mana? Dia tengok apa pun dia ingat Allah. Tengok pokok, ingat Allah. Tengok kereta, ingat Allah. Tengok apa pun dia ingat Allah. Sampai dalam tidur dia ingat Allah. Itu kata musyahadah. Baik. Soalan 2. Saya pernah dengar ceramah bab tasawuf dulu. Tok guru tu kata wujud alam ini adalah bayangan Allah. Apa maknanya itu? Mazhar Allah. Alam ini mazhar Allah. Alam ini bayangan Allah. Ini bahasa orang-orang sufi yang dinamakan juga kalam mutasyabihat orang-orang tasawuf. Kalam kesamaran yang tak boleh dipaham secara zahir harfiah, yang kena ditakwil menurut syariat. Kalau dia ambil kertas dah. Kalau dipaham menurut zahir harfiah, maknanya alam ni bayang Allah. Allah ada bayang kan? Allah ada bayang jadi makhluk lah pula.
Jadi maksud kata bayang itu dalam bahasa Arab disebut mazhar. Disebut mazhar ataupun cermin, bayang dalam cermin. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dalil. Alam ini dalil adanya Allah. Itu maksud kata wujud alam ini adalah bayangan Allah. Maksudnya alam ini dalil mengatakan adanya Allah. Baik, sekarang ni ada disebut dalam kitab Minhalus Sufi. Kitab Minhalus Sufi. Dalam Minhalus Sufi dia sebut wujud alam ini adalah bayangan Allah. Kitab tu tak salah baca lagi. Sebab 20 pun tak faham. Wujud kidan bakar pun tak apa. Istighnaq dengan iftikar pun tak tahu. Gulung tikar dia tahu. Sebab 20 pun tak lulus. Baik, makna la ilaha illallah pun tak faham. Tu nak jadi wali. Tu asal. Mahirkan dulu 68 aqaidul iman. Bukan sekat menghafaz, tapi memahami mafhum setiap satu 68 perkara itu. Baik, habis. Baik, seterusnya. Bila ada kemalangan yang melibatkan kematian, ada ahli keluarga tak boleh terima hakikat. Dan terkeluarlah ayat, kalaulah dia tak pi mandi situ, mesti dia tak mati. Kalau dia duduk rumah, mesti dia hidup lagi. Ayat macam ni ganggu akidah tak? Ayat yang macam ni sedikit sebanyak mengganggu akidah. Pasal apa? Pasal bertentangan dengan rukun iman yang ke-6. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wajib percaya takdir yang baik dan yang jahat itu adalah hakikatnya Allah yang punya. Wajib percaya takdir baik seperti umur panjang, hidup sehat. Dan takdir yang jahat, makna jahat ni makna yang kita yang nafsu tak suka. Apa dia? Mati, sakit. Hakikatnya itu dari Allah juga. Jadi kalau dia ada mati, itu bermakna dia sudah tertakdir ajalnya di situ. Di mana? Di sungai. Jadi kalau kita kata kalau dia tak pergi tentu dia tak mati, maka kalau tu itu boleh menyebabkan cedera akidah. Jadi kalau kita dah kata kalau dia tak pergi tentu dia tak mati, bermakna dia sedang menolak wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi jangan kata lagu tu. Kata saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakap dah ustaz tadi. Lepas tu tambah sikit, kalau lah dia tak pi tentu dia tak mati. Tadi tauhid ni dah tolak tauhid pula buana. Itulah hikmahnya. Selepas kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sunat pula baca bacaan yang lain-lain, seperti membaca Al-Fatihah sekali, kemudian dibacakan Qul huwallahu ahad 11 kali, dan sunat pula dia tak kita baca 70,000 kali la ilaha illallah. Sunat pula khatam Quran, supaya menghilangkan segala bisikan-bisikan syaitan ke dalam hati, agar taklah tersebut dengan benda lagu ni. Kalaulah dia tak pi, tentu dia tak mati.
Mari puak-puak yang kononnya warak, tak boleh bid'ah. Nabi cuma aja inna lillahi, sambung dengan Fatihah, sambung dengan itu, sambung ni buat apa? Sebab tak sambung tu lah jadi perkataan ini. Itulah hikmah dari ulama dulu suruh sambung banyak baca. Lepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia suruh baca Fatihah, baca quluhu, khatam Quran, lepas tu baca pula 70,000 kali la ilaha illallah. Mana-mana mayat yang dibacakan dan dihadiahkan pahala bacaan kepadanya, baca apa? 70,000 kali la ilaha illallah, nescaya terselamat dari azab kubur. Sebab tu kita duk baca. Ya, kita baca hari-hari, buat bekalan. Kalau pagi 100, malam 100, pagi 150, malam 150, 300. Sehari 300, 100 hari 30,000, tahun cukup lah setengah 70,000. 7 tahun kita tebus segala segala diri kita yang 7 tu. Apa dia? Jasad, nyawa, roh, rohani, nur hakikat zahir, nur hakikat batin dan wahdah. Mudah-mudahan terlepas dari azab kubur. Jadi sebab tak nak baca itulah jadi perkataan-perkataan yang macam ni. Itulah hikmah ni ada suruh baca banyak, supaya tak diganggu hati dengan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan rosak akidah. Macam juga kita nak solat, kita baca usalli fardal maghribi, sebelum tu kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Aqul a'udzu bika qul a'udzu birabbin nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika min wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan dibaca surah qul a'udzu birabbin nas, dibaca pula usalli. Apa saya baca banyak sangat? Wahabi kata semua berdoa, Nabi tak buat. Nabi tak buat lah. Pasal apa? Dia tak solat pun dia sentiasa solat. Dia tak solat pun dia sentiasa ingat Allah Ta'ala. Kita ni solat pun tak ingat Allah Ta'ala. Maka bacaan-bacaan itu untuk membantu hati agar dapat ingat Allah dalam solat, terutama mesti dalam niat. Bagi orang yang was-was dengan niat, geraklah kawan tidur sebelah, malam gerak sampai ke atas dengar suara, siang tidur, gelak sampai ke atas bunyi suara, kuat dengar. Saya kenal siapa gelak, cuma tak mari nak lastik je. Faham? Itulah maksud dia tu. Hikmahnya kita membaca bacaan sebelum solat, kita membaca bacaan selepas mendengar kematian, supaya tak jadi perkara yang dilarang Tuhan. Seperti inilah. Untuk mengelak perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan tercedera keyakinan kita kepada rukun iman yang ke-6 tadi. Kalaulah. Kalau tu seolah-olah tak percaya. Di dunia ni tak ada benda yang kalau, tak ada yang kebetulan. Semuanya takdir Tuhan. Faham? Di dunia ni tak ada perkara yang berkalau dan tak ada perkara yang kebetulan. Semuanya adalah takdir Tuhan.
Habis tu tak boleh cakap lah. Boleh cakap atas dasar syariat, bukan hakikat. Tapi kalau lah kita bercakap atas dasar hakikat, itu dilarang. Kalau bercakap atas dasar syariat, itu harus. Baik, wallahu a'lam. Panjang lagi nak cerita ni, lembab ni. Tapi dia kena dah pukul 8. Duduk dah tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.